Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian semuanya. Saya doakan semua yang menonton berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki. Okey, setelah sekian lama kita tak berjumpa, dekat 2 bulan juga kita tak berjumpa. Yalah, maklumlah sibuk, macam-macam hal. Sibuk dengan hal Kiki, dengan hal anak ni, budak kecil ni, ya, dan macam-macam lagi. Kat depan saya ni ada anak pokok pisang. Ni semua anak pisang tanduk yang saya baru cabut daripada kebun saya. Sebelum ni video-video saya pun ada kebun-kebun pisang dan sebagainya, dan kebun pisang tu pun sudah pun alhamdulillah setelah 100% dituai, dan sekarang ni dalam proses menjaga anak dan membela generasi seterusnya lah di kebun. Nanti ada masa episod seterusnya saya akan bawa anda pergi kebun macam mana pisang yang generasi kedua. Tapi bukan tu yang saya nak cerita hari ni. Saya nak cerita pasal anak pisang. Okey. Anak pisang ni adalah anak pisang tanduk. Anak pisang tanduk yang sihat. Kalau boleh tengok semua, inilah dia anak pisang tanduk yang sihat. Dan saya nak tunjuk macam mana sebenarnya cara kita nak tanam anak pisang lepas kita cabut. Biasa kan kalau kita cabut anak pisang tu dalam bentuk macam ni lah. Dan sebenarnya macam mana kita nak tanam? Adakah kita potong dekat sini, tanam sini saja, atau tanam potong sini, potong sini, atau tak potong langsung kita tanam? Mana satu sebenarnya yang lebih baik? Jom saya tunjukkan. Okey, bagi yang belum mengenali pisang tanduk, inilah dia anak pisang tanduk, anak benih sulur pisang tanduk. Okey, jadi pisang tanduk ni dia special sikit daripada pisang yang lain berbanding pisang berangan, pisang nangka dan sebagainya. Kenapa saya kata special? Yang pertama sekali saya nak bagi tahu anak pisang tanduk ni dia tidaklah tak susah macam anak pisang berangan kalau kita nak cabut. Saya bagi contoh, bayangkan ini adalah induk. Bayangkan ini induk besar lah, saya tak ada contoh sekarang. Anak pisang tanduk dia akan tumbuh daripada tepi bonggol 1, 2, 3, 4. Dia akan tumbuh mata kecil macam kon tepi sini, dan yang itulah yang akan naik menjadi anak pisang tanduk dan generasi seterusnya. Berbanding dengan pisang berangan, pisang nangka dan lain-lain, dia akan tumbuh di bawah sini dan keluar tanah. Kalau kita nak cabut, kita kena korek tanah tersebut dan agak dalam susah, dan barulah kita boleh dapatkan anaknya. Pisang tanduk dia tumbuh di tepi dan kita nak cabut dia memang senang. Kita cuma cabut di bahagian tepi-tepi pokok saja. Sebab tu pisang tanduk kalau kita nak cabut anak dia, kita kena pindahkan. Kalau kita dah tebang, kita dah tak boleh bela pokok tu. Kita kena cabut dan pindahkan ke lubang lain sebab anaknya di tepi. Kalau kita bela sampai besar, pokok tu akan tumbang bila berbuah. Okey, itu yang pertama kena tahu pasal pisang tanduk. Yang kedua, kita nak tanam pisang, kita nak ambil sini atau keseluruhan pokok. Okey, baik. Untuk skala banyak, ini apa yang saya selalu buat dan apa yang saya belajar daripada otai-otai lama yang tanam pisang. Tanam pisang ni, pemotongan dia mengikut cuaca dan kerajinan anda dan juga kawasan. Kenapa saya kata mengikut cuaca? Sebenarnya pisang ni bila kita tanam, contohlah ini ada daun ni, ini ada daun. Bila kita tanam, tidak semua anak pisang akan tumbuh daripada sini. Dia tidak semua yang akan tumbuh. Contoh kita tanam, daun dia jadi kat sini. Tidak semua. Kebiasaannya pisang tersebut akan mati dulu dan bonggol akan mengeluarkan anak yang baru. Itu pertama yang kena tahu. Jadi bila kita potong, dia akan tumbuh sulur yang baru. Kita akan tumbuh sulur yang baru. Kalau kita tak potong pun, dia akan mati. Biasanya atas ni akan kering dan dia akan tumbuh daripada celah-celah ni pucuk tunas yang baru. Okey. Jadi kenapa ada orang tanam sebiji macam ni tanpa potong? Kenapa? Sebab kena tahu batang pisang inilah yang membekalkan air kepada bonggol untuk terus hidup. Okey, itu kena tahu. Jadi kalau cuaca panas, kalau keadaan cuaca panas, kita tanam dalam keadaan cuaca panas, tak ada hujan dalam seminggu 2 minggu, sebaiknya potong tinggi sikit. Atau nak tanam terus macam ni pun tak apa. Tapi yang lebih baik adalah potong dan dia akan cepat keluar daripada sini. Bila kita potong sini ada tak yang dah dipotong? Okey, ini contoh. Dia dah potong dan dia akan keluar dari sini. Okey, dia akan keluar sini. Tetapi perlu diingat, tidak semua anak pisang bila kita potong dia keluar dari sini. Biasanya bila kita potong, dia akan mati dan dia akan keluar sulur daripada tepi. Daripada sini dia akan keluar baru. Yang keseluruhan ni dia akan mati, dia akan keluar dari tepi yang baru. Dia tak macam tu. Itu kekurangannya kalau kita tanam sulur. Jadi kalau kita tanam melalui benih sulur, buah tu biasanya pokok akan berbuah tidak sekata. Berbanding dengan kita tanam pokok benih tisu culture biasanya dia akan tumbuh terus. Mungkin dia kecil macam ni, tisu culture dia akan semakin membesar. Berbanding dengan kita tanam sulur, dia biasanya akan mati dan kering dulu dan dia akan tumbuh dari bawah. Ataupun bila kita potong,
dia akan keluar daripada sini, membentuk daun yang baru. Kelopak-kelopak ni akan mula kering dan batang baru akan mula terbentuk dan terbina. Okey, itu pertama asas yang kita kena tahu bab tanam pisang. Jadi ada orang tanya saya, kenapa saya tanam pisang mati dah 2 minggu dia kering, tak hidup-hidup. Biasa memang macam tu. Biasa seminggu 2 minggu dia akan mati, tunggu minggu ketiga dia akan keluar. Dia akan keluar sulur kecil daripada tepi ni. Dia akan keluar sulur kecil daripada tepi sini dan keluar pisang yang lebih cantik, lebih baru. Ni sebagai contoh. Alhamdulillah ada contoh. Ni dia. Nampak tak kawan-kawan semua, nampak tak ni? Yang kecil ni. Okey. Biasanya yang kecil ni bila kita potong, dia akan keluar tepi sini. Kalau mati, jangan risau. Dia mati bukannya dia kering tak hidup, gagal, tanah tak sihat apa sebagainya, bukan. Biasanya dia akan kering dan dia akan keluar dari sini sebab bawah ni ada mata. Ada tunas mata tu. Saya nak cari yang contoh ada tunas mata pun tak ada. Sebab tunas mata tu biasanya dia akan ada pada pokok yang induk lah. Anak pokok macam ni memang susah kita nak jumpa. Memang ni okey, ni contoh. Alhamdulillah ada satu contoh. Nampak tak? Nampak ya, ada satu bonggol ni. Ni. Ini bonggol segitiga ni, macam kon ni. Inilah dia yang akan keluar nanti. Ini akan keluar. Biasanya kalau kita potong ni pun, yang ini mungkin dia akan mati dan dia akan keluar yang baru dari sini. Dapat So macam tu lah ceritanya. Jadi kalau nak potong boleh, kalau tak nak potong pun boleh. Tapi apa yang saya sarankan, potonglah. Jangan pendek sangat, jangan panjang sangat. Lepas tu korek lubang lebih kurang dalam setengah kaki dan kita masukkan. Sebelum masukkan tu pastikan kita letak sedikit furadan dan sedikit penggalak akar untuk mempercepatkan lagi pertumbuhan akar baru, seterusnya mengeluarkan daun yang baru. Itu saja untuk minggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.